Video hari ni aku nak kongsikan dengan korang yang menggunakan Wi-Fi. Tak kira Wi-Fi daripada SIM card 4G modem ke ataupun Wi-Fi daripada copper atau fiber. Jadi sebelumnya ada yang tanya aku, dia gunakan Wi-Fi lebih kurang dalam 5 hingga 6 orang, tapi Wi-Fi tu jadi lambat. Even dia pakai Unify sekalipun, fiber internet sekalipun, dia jadi lambat. Salah satu sebab yang kita tak boleh elak, kalau service problem lah, kalau memang internet daripada fiber tu sendiri buat masalah, itu memang masalah lah, tak boleh buat apa. Nah, tak nak korang kena report dekat telco tu ataupun ISP tu untuk minta improve line dekat situ, minta troubleshoot benda-benda tu. Tapi ada satu benda yang kebanyakan orang tak dapat kenal pasti punca lambat tu. Dan benda ni agak biasa, mungkin bagi pengguna-pengguna yang bukan celik IT, dia takkan perasan benda ni. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku. Korang pernah dengar tak kaki download? Bahasa kaki download ni, apa yang dimaksudkan dengan kaki download? Sebagai contoh, ada satu movie dalam website, seorang kaki download akan suka untuk download benda tu. Tak kira movie, aplikasi, software ataupun game, tak kira. Macam dekat phone pun ada juga kaki download. Dia jenis buka Play Store, lepas tu cari game. Contoh game ni ada size 3GB, lepas tu guna tak lama pun padam balik. Ni jenis-jenis sifat yang kaki download suka test software ataupun game. Aku pernah melalui zaman macam tu, aku pernah jadi kaki download. Dan apa masalahnya kaki download ni untuk pengguna Wi-Fi? Okay, kita bagi satu contoh, satu connection Wi-Fi yang ada 5 orang pengguna. Contoh dalam satu rumah lah, 5 orang yang guna. Kesan daripada kaki download ni, dia akan membuatkan semua tak boleh pakai. Dia bukan tak boleh pakai, tapi dia akan bagi satu efek internet memang slow gila. Lagi-lagi kalau seorang pengguna yang kaki download tu tak gunakan download secara direct. Sebagai contoh, kita boleh download je game ke apa segala file dalam browser. Sebagai contoh Google Chrome ataupun Mozilla. Kalau korang tekan download, dia akan download sendiri dalam browser. Kemudian kalau guna pada handphone pula, ada Play Store, App Store. Korang boleh download directly daripada situ juga. Itu kita cakap direct download lah. Tapi golongan-golongan yang suka buat third party download, sebagai contoh ada satu software ni yang daripada dulu aku guna sampai sekarang aku still guna, adalah IDM. IDM ni singkatan daripada Internet Download Manager. Dia ni merupakan tools, dia merupakan peralatan untuk kita gunakan untuk ambil apa-apa file daripada internet. Sebagai contoh, kalau kita nak download video, kita akan gunakan IDM ataupun Internet Download Manager. Sebab benda ni sangat mudah, interface dia sangat mudah, senang untuk faham. Kalau korang buka YouTube, tengok video yang korang nak download tu, dia terus ada perkataan download dekat atas video tu. Jadi korang boleh download dan boleh pilih quality video, dia download directly menggunakan IDM tu. Masalah IDM ni sekarang, IDM ni merupakan satu software yang boleh download dengan lebih laju. Maksud laju tu bukanlah terlalu laju, tapi laju dia tu bergantung kepada internet yang korang guna tu. Sebagai contoh, korang gunakan internet 100 Mbps daripada fiber. Bila korang gunakan IDM dapat capai satu kelajuan download yang maksimum daripada korang langgan plan tu. Kalau korang melanggan 100 megabit per second, dia boleh capai kelajuan tu. Maksudnya dia bagi yang terbaik, kelajuan yang terbaik. Kalau direct download ni, dia tak sepower IDM. Ini yang apa aku lalui lah, pengalaman aku. Sebab tu pengguna PC ni banyak yang guna IDM. Dan kalau dalam golongan macam aku cakap tadi, kalau 5 orang yang guna dalam satu connection Wi-Fi yang sama, kalau ada pengguna PC yang always gunakan IDM atau Internet Download Manager, memang seriously 4 orang yang lain, pengguna lain tu akan jahanam. Dia ni dia tarik internet semaksimal yang mungkin dan memberi kesan kepada pengguna lain yang akan jadi lembab. Memang lembab gila. Jadi dekat sini korang boleh nampak di mana kaki download yang macam ni akan merosakkan connection semua orang. Kadang-kadang mungkin disebabkan benda tersembunyi, orang tak tahu. 4 orang yang guna lambat tu, dia akan rasa macam teruk internet ni, Wi-Fi ni teruk company ni. Sebenarnya hanya disebabkan seorang kaki download yang korang bela daripada dulu sampai sekarang. Dia download file entah apa-apa, dia download, dia bagi kesan lambat kepada semua pengguna. Harap korang yang mungkin tak celik IT boleh faham benda ni. Sebab ada yang tanya aku ni, mungkin yelah dia tak faham, jadi apa yang aku faham aku kongsilah. Tapi ini semua berdasarkan pengalaman, apa yang aku jumpa
lupa setiap download yang berkait dengan IDM ataupun third party download ni kadang-kadang dia memang jahat kalau dia connect dekat wifi. Sebab kelebihan tu korang dapat seorang. Even kalau korang sendiri guna IDM, korang tengah download dekat IDM, lepas tu korang buka browser, nak buka Google Chrome, nak buka Facebook, nak buka apa-apa pun still lambat. Sebab dia boost habis kelajuan download tu dengan internet speed korang. Berapa internet speed, kat situ dia boost habis punya. Sampai korang pakai lambat, apatah lagi orang lain pun lambat. Cuma ada satu kelebihan kalau korang gunakan IDM dekat CC, cyber cafe. Tak tahulah sekarang ada lagi ke tak cyber cafe. Dia ada kelebihan, aku tak tahu cyber cafe punya networking tu macam mana. Tapi kalau aku datang cyber cafe, aku datang CC, aku gunakan IDM, orang lain okey je. Itu aku tak tahu kenapa. Sebab aku bukan mahir dalam networking untuk CC, tak tahu macam mana perjalanan dia. Tapi itulah, bila aku guna untuk download, yang lain still okey, tak ada masalah. Masing-masing masa tu memang gila CSGO, Dota, CSGO, tak ada game lain. Jadi guys, aku harap korang boleh faham dengan kenapa wifi kalau pakai ramai-ramai boleh jadi slow. Dan ini bukanlah sebab utama, tapi kebarangkalian, kemungkinan ada manusia-manusia kaki download yang duduk di kalangan korang, yang duduk di satu connection wifi yang sama. Benda ni korang kena kenal pasti. Belik-belik member korang tu, kalau memang kaki download, jangan bela dia. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.